Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita merafakkan setinggi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua, Tuhan sekalian alam, yang mencipta, mentadbir, menguasai, dan dialah yang mengaturkan segala-galanya. Darinya kita datang dan kepadanya kita kembali. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul utusan Allah kepada kita yang wajib bagi kita mengikuti petunjuknya, yang dengan syariatnya kita sampai kepada Tuhan yang Maha Esa, yang kita harapkan berada di bawah panji baginda di akhirat sana, dan juga kita harapkan syafaat dari baginda setelah dari diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sekalian manusia. Juga selawat ke atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Jadi alhamdulillah pada pagi ini dapat kita kembali, dan insya-Allah kita nak sambung bacaan kita dalam kitab dosa-dosa besar. Ini dosa-dosa besar yang mana berakhir pada bahawa ini ialah dosa kepada pemimpin yang khianat, zalim dan bengis kepada rakyatnya. Dan kita dah baca beberapa hadis berkaitan dengan perkara tersebut, dan kita berakhir pada muka surat 49. Dan kita sambung hari ini pada muka surat 50. 50 pun dah. Baik. Jadi sebagaimana kita dah baca sebelum daripada ni, ayat-ayat Quran, hadis ni sebenarnya petunjuk bagi kita. Apa yang membezakan kitab ni dengan kitab motivasi dan buku-buku motivasi yang lain ialah bila kita berpandu kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, dia bukan sekadar soal moral atau nilai yang baik, tetapi lebih agung daripada itu ialah kita memahami apa kehendak Allah yang Maha Pencipta. Jadi berinteraksi dengan wahyu ni satu perkara yang keberuntungan yang sangat besar, kerana kita tahu apa yang Allah Ta'ala nak daripada kita, dan kita tahu apa yang sepatutnya kita buat, dan kita tahu apa yang nanti akhirat akan berlaku, perhitungannya bagaimana. So bila kita berinteraksi dengan wahyu, kita selamat. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kamu dua perkara yang selama kamu berpegang dengan keduanya, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya, iaitulah kitab Allah dan sunnah Rasul. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik untuk berinteraksi dengan Quran dan sunnah. Walaupun mungkin pada ucapan kita tidaklah segah pemindato yang hebat, walaupun kelas kita mungkin jumlahnya sedikit, tapi itu tidak ada yang memberikan kekurangan pada kita selama apa yang kita belajar adalah kalam Allah yang Maha Agung. Kerana keagungan ilmu bukan pada pembicara, dan keagungan ilmu bukan pada tempat dan juga pengikutnya. Keagungan ilmu berada pada konten, isi yang mana wahyu yang dibacakan padanya. Sebab tu kalau kita perhatikan akhirat nanti, ada Nabi tak ada pengikut. Ada Nabi tak ada pengikut. Apakah dia gagal? Dia tak gagal di sisi Allah, kerana tugas Nabi hanya menyampaikan sahaja. Begitulah juga kita. Hari ni kalau tengok follower orang yang berpandu kepada Al-Quran dan Sunnah mungkin sedikit.
Jumlah mereka tak ramai nak dibandingkan dengan pengikut-pengikut yang lain. Tetapi tidak ada kekurangan sedikit pun dalam hal itu. Kerana pada ilmu, indikator yang kita lihat ialah kebenaran yang datang dari Allah. Walaupun dia majoriti manusia tidak beriman, tetap saja kebenaran itu milik Allah. Nabi Nuh AS 950 tahun berdakwah. Majoriti tak ikut dia. Yang ikut dia hanya sekitar 80 orang. Tapi apakah dakwaan Nabi Nuh berada di atas jalan yang tidak benar? Sebaliknya. Jadi kebenaran ini diukur dengan panduan Allah, wahyu. Sebab itu kita, walaupun kita kata al-hikmatu dhalatul mu'min, Nabi kata hikmah kebijaksanaan itu harta orang mukmin. Mana saja dia jumpa, dia ambil. Jadi kita mana saja majlis ilmu, kita akan cinta kepadanya selama dibacakan padanya adanya ayat Quran dan adanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia petunjuk untuk kita. Ini kita baca tentang pemimpin, tapi kita sebagai rakyat ada petunjuk. Kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, kita sebagai anak, kita sebagai adik-beradik, kita sebagai masyarakat, jiran dan seumpama dengannya. Semua ada dalam petunjuk wahyu. Dan di situlah kita rasa bahagia. Sehingga kata sebahagian daripada salaf, as-sunnah ataupun al-jama'ah antakuna 'alal haqq walau kunta wahdak. Berada di atas jamaah yang kita sebut sebagai ahli sunnah wal jamaah. Berada di atas jamaah ialah berada di atas kebenaran walaupun kamu bersendirian. Kata nama jamaah tu ialah mengumpulkan kebenaran Islam, bukan jumlah individu yang ada pada kita. Jadi sebab itu alhamdulillah kita doa kepada Allah dan kita bersyukur kepada Allah kerana Allah merezekikan kepada kita pada pagi ini dapat kembali dan membacakan wahyu-wahyu dari Allah, sama ada Al-Quran ataupun hadis yang memandu kita berkaitan dengan dosa-dosa besar. Muka surat 51, kita ulang sikit ayat Quran yang Allah Ta'ala berfirman, atas sekali nombor 2 tu, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Maksudnya negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerosakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di hari akhirat, Allah Ta'ala hanya bagi kepada orang-orang yang tidak sombong, tidak buat kerosakan. So kalau mereka para pemimpin yang zalim nak buat kerosakan di dunia, silakanlah. Tapi ingat, wal 'aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik nanti akhirnya untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang yang bertakwa. Dan inilah yang disebut oleh ahli sihir Fir'aun yang zalim. Fir'aun ni zalim. Bila ahli sihir dia masuk Islam, dia azab ahli sihir dia. Dia buat macam mana? Dia potong secara silang. Dia ikat kaki tangan tapi dia potong secara silang. Apa maksud potong secara silang? Potong tangan kanan, potong kaki kiri. Lepas tu potong pula tangan kiri, potong pula kaki kanan. Hidup-hidup lah. Ditunggu maksudnya macam mana? Yang tu tak tahu detail. Tapi dia mati secara perlahan-lahan lah. Mereka akhirnya mati. Mereka ditangkap di siang hari dan mati di petang hari. Ahli sihir, kan Nabi Musa dia berlawan dengan Fir'aun.
Jadi ahli sihir ni dia berlawan dengan Nabi Musa. Firaun kata panggil seluruh ahli sihir dia datang berlawan dengan Nabi Musa. Nabi Musa pun bila berdepan dengan mereka, Nabi Musa pun tanya, siapa nak campak dulu? Akhir sekali Nabi Musa kata, okey, mu campaklah dulu. Mereka pun campak. Mereka campak tali-tali sehingga akhirnya pada mata orang nampak macam ular. Akhir sekali lepas mereka dah campak, Nabi Musa pun takut juga tengok macam ular ni. Allah Ta'ala kata, jangan takut. Hari ni kamu diberikan keamanan oleh Allah. Maknanya sihir tu tidak boleh memudaratkan kamu. Sebaliknya campaklah pula tongkat kamu. Nabi Musa AS pun campak tongkat. Bila campak tongkat dia, jadi ular yang besar. Jadi ular yang besar dan ular ni pergi makan tali-tali tadi. So ahli sihir dia dah tahu, dia nampak ni bukan sihir. Sihir ni hanya silap mata je, boleh mengelabui mata. Tapi ni real ular. Makna kalau ular tu dah boleh makan, so ni real ular, bukan lagi sihir. Jadi ahli sihir dia tahu mana sihir mana bukan. Bila Nabi Musa campak ular, dia tahu ular tu betul-betul ular, bukan lagi sihir. Akhir sekali dia pun bukan setakat takut, mereka beriman dengan Nabi Musa. Oh, dia kata Nabi Musa ni memang bukan ahli sihir. Betul dia ni rasul. Lalu dia kata amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Ya, waktu tu ketika tu terus dia kata kami beriman dengan Tuhannya sekalian alam, Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Harun. Sebab dia tahu Nabi Musa datang tu untuk berdakwah, bukan nak lawan sihir. Sekala Nabi Musa nak menang, mesti dia akan akui, oh, aku jadi pengikut Nabi Musa. Tak, dia kata aku beriman dengan Tuhan sekalian alam. So setelah daripada mereka mengaku macam tu, mereka sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marahlah Firaun. Firaun pun tangkap mereka. Innahu lamakrum makartumuhu fil Madinah. Kata Firaun kepada ahli sihir, kamu semua ni dah pakat dah dengan Nabi Musa ni. Ni kamu dah pakat siang-siang lagi. Akhir sekali dia kata aku akan potong kaki tangan kamu. Dan aku potong bersilang sampailah dia dibiarkan mati secara perlahan-lahan. Akhir sekali ahli sihir tu bila dia kena tangkap macam tu, dia kata apa kepada Firaun? Dia kata faqdi ma anta qad, innama taqdi hadhihi alhayatad dunya. Wahai Firaun, kamu buatlah apa yang kamu nak buat. Kamu hanya boleh buat selama hidup di dunia. Mana ahli sihir ni faham apa yang mesej dibawa oleh Nabi Musa. So kita pun kata macam tu. Para pemimpin yang zalim, kekuasaan mereka hanya setakat di dunia. Bahasa orang kampung kata jangan tungkat langit. Apa maksud jangan tungkat langit? Jangan rasa kita ni berkuasa tungkat langit, menahan sesuatu yang nak datang dari atas. Dari atas tu maksud dari siapa? Dari Allah lah. Kita hanya boleh berkuasa di sini, di bawah ya. Benda daripada langit nak datang apa? Bila Allah Ta'ala turunkan bala, siapa pun tidak ada yang boleh menghalanginya. Jadi peringatan kepada para pemimpin, janganlah buat sesuatu yang bertentangan dengan Allah atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis yang seterusnya yang kita baca itu, innakum tahrusuna 'alal imarah wa satakunu nadamatun atau nadamatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan sangat menginginkan kekuasaan, yakni kerusi pemerintahan. Sa di sini kalau kita tengok bahasa Arab, satahrisuna. Maknanya Nabi bagi satu khabar masa depan, di akhir zaman nanti kamu akan berebut kerusi pemerintahan. Berebut sungguhlah. Sejak daripada zaman dulu lagi. Zaman khilafah berlaku perebutan antara Ali dan Muawiyah.
berhenti setakat tu bila Hasan serahkan jawatan. Kemudian khilafah ni bersilih berganti sampailah akhirnya Allah Ta'ala atau Nabi kata kita akan ikut jejak langkah orang-orang terdahulu. Bila sahabat tanya Yahudi Nasrani kah, maka Nabi kata siapa lagi kalau bukan mereka. Hari ni kita memang terjerat dan terperangkap dalam sistem orang kafir lah. Bahasa mudah. Sejak bila demokrasi ni jadi sistem Islam? Sejak bila? Even waktu kolonial, demokrasi pun dia tak praktik. Kita pilih tak J.W. Bush nak dapat dia jadi residence tepat di tanah Melayu? Tak pilih. Nah, dia lantik kita kena dengar lah. Maknanya masa tu pun tak ada lagi demokrasi kan. Era kolonial tu. Zaman dulu khilafah. Sampai kita pun dijajah. Dia datang sebagai kolonial. Jajah kita. Masih lagi penjajahan, dia lantik siapa kita dengar. Ya, sami'na wa ata'na lah kalau kira masa tu. Tapi terpaksa dalam keadaan adalah usaha-usaha untuk ambil balik kekuasaan jadi milik umat Islam. Setelah zaman kolonial berakhir, benda paling pertama dia tinggalkan kepada kita ialah apa? Demokrasi. Bukan kita saja, seluruh dunia. Seluruh dunia. Dia berkata, inilah sistem yang bagus dan sebagainya. Akhir sekali hancurnya negara-negara Islam sebab duk bergaduh berebut kuasa. Itulah. Zaman khilafah dia lantik macam kita kata dia bawah sikit pada monarki. Monarki ni dia apa? Dia keturunan. Mereka ni dilantik melalui syura. Demokrasi, tapi bukan semua rakyat memilih. Bukan geng-geng dia panggil ahlul halli wal aqd. Orang-orang, para ulama, orang berpengaruh dalam masyarakat, orang cerdik pandai, orang-orang yang hebat, para bangsawan, bukan sekadar bangsawan, mufti terlibat dan sebagainya. Ahlul halli wal aqd. Dia panggil macam majlis syura lah. Majlis syura umat Islam. Mereka ni yang dipilih untuk melantik pemimpin, siapa nak jadi khalifah. Jadi khalifah yang dipimpin akan memimpin sampai bila? Sampai dia mati. Bila dia mati, musyarak lagi. Siapa pula kita nak pilih? Pilih, cari orang terbaik di kalangan umat. Lepas Nabi wafat. Ya. Dia pilih Abu Bakar. Mula-mula berlaku di satu tempat nama dia Saqifah Bani Sa'idah. Ada di Madinah. Sekarang ni masih lagi. Kalau kita pergi Masjid Nabawi, menghadap kiblat, sebelah kanan masjid ada satu kebun kecil, kebun kurma. Pergi tak baru ni? Pergi kan? Saqifah Bani Sa'idah. Sejarah dia di situ, waktu Nabi wafat, maka para sahabat orang Ansar berkumpul untuk lantik pemimpin di kalangan mereka. Bila cadangan tu didengari oleh para sahabat yang lain, datang orang-orang muhajirin, termasuklah Abu Bakar, Umar dan beberapa sahabat yang lain. Mereka kata, Nabi pesan kepimpinan ni milik Quraisy. Jadi mereka pun bincang sama tu. Abu Bakar kata, aku lantik Umar jadi khalifah. Umar kata, aku tak akan jadi khalifah kalau rakyat aku ada orang seperti Abu Bakar. Lalu dia pun pilih, aku pula Umar, cadangkan Abu Bakar jadi khalifah. Semua sahabat setuju. Akhir sekali mereka bawa Abu Bakar depan masjid, mereka bai'ah semua bai'ah, barulah diuruskan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lepas Abu Bakar wafat, mereka tanya, siapa lagi kita nak lantik? Pilih. Akhir sekali dipilih Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Abu Bakar menamakan Umar sebagai orang yang dia nak ganti dia. Wasiat, berdasarkan wasiat. Bukan anak dia, dia lantik sahabat dia yang dia percaya. Bila Umar mati kena bunuh, orang kata kepada Umar, lantiklah khalifah untuk ganti kamu.
Umar kata kalau aku lantik nagi nama, telah lantik orang khalifah sebelum daripada aku. Tapi kalau aku mati tak tinggal nama, Rasulullah pun mati tak meninggalkan nama. Cuma Umar bagi 7 orang, 7 ke berapa lupa dah. Beberapa orang sahabat, pilihlah di kalangan mereka siapa yang kamu nak jadi. Dia pun menamakan sahabat-sahabat besar ni, lalu mereka pilih. Berdasarkan pilihan mereka, dapatlah Uthman jadi khalifah. Jadi beza apa sistem ni dengan sistem ni? Walaupun ada pemilihan, tapi pemilihan tu berlaku di kalangan orang yang cerdik pandai. Bukan setakat hebat, dia ada visi, misi untuk menjaga masalah rakyat. Demokrasi ni macam mana? Demokrasi, contohlah kita ni kata ada, ni andai katalah ni majlis syura. Ni orang cerdik pandai, ni mufti, ni pegawai negara, ni arkitek negara, ni apa semualah. Segala-gala ni cerdik pandai negara ni bincang untuk maslahat negara. Kita ada berapa orang? 10 orang. Tapi di luar sana mungkin ada 50 orang yang tak tahu apa, baca pun tak reti, duk minum, duk berdansa siang malam. Nah, mungkin tak ada vision, dia hanya reti makan, pakai, makan, minum, tidur dan sebagainya. Tiba-tiba dia diberikan hak sama rata dengan orang yang cerdik pandai. Not fair lah, itu sistem demokrasi yang ada lah ni. Contohnya, saya seorang yang belajar, walaupun tak pandai belah mana, undi saya 1, undi orang yang tak belajar, yang memang mau panggil orang dah laluk, dia isap gam tu, kalau saya dibawa 2-2, dalam sistem, dalam peti undi, saya hanya ada 1 kertas, dia pun ada 1 kertas. Tidak ada beza antara orang cerdik dengan orang yang tak pandai. Hingga kalau kita cari 100 orang gila untuk vote, boleh jadi orang gila tu menang lebih daripada orang cerdik pandai. Betul tak? Itu sistem yang dia wariskan kepada kita. Sepatutnya tidak macam itulah. Sepatutnya urusan kepimpinan ini terletak pada urusan orang-orang yang cerdik pandai, yang tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Bila demokrasi lah ni, Allah boleh bayar. Bagi duit RM50, bagi gula. Gula mahal lah ni kan? Bagi gula 1 kilo, bagi beras 5 kilo, nah, bagi kain pelekat selah, bagi. Oh, habis dapat undi. Itulah nilai kepimpinan yang ada. Nilai pengundi. Dan mereka undi nah akan nanti. Kita malah cerita bak Rasulullah apa. Semua kita nak sebut cerita bak soal kepimpinan dalam Islam ni. Sebab tu kalau cara terbaik, memang kita kembali kepada zaman khilafah. Tapi nak kembali kepada zaman khilafah pun kita rasa cerita bak khilafah lah ni pun kita duk bergaduh siang malam dah. Nah, macam orang kata, oh nak bantu Palestin, nak bantu Palestin. Cerita nak bantu Palestin, buka TV duk main gegar Vaganza situ ya. Betul tak? Sungguh. Kita dah cerita Palestin. Berapa orang penderitaan Palestin yang kita sensitif. Duk main gegar Vaganza. Saya pagi tadi pun saya sebut dalam. Saya balik rumah, kita tak ada Astro kat rumah, kat kampung lah. Dulu ada, tapi pasal mak ayah yang tinggal, kita pun bayar bil saja. Potong, tinggal lah. TV 1, TV 2, TV 3, TV 9, TV Hijrah. Lepas tu ada. Buka tu kat, nak cari channel hak tak menyanyi, Allah. TV 1 kat hiburan minggu ini, zaman nenek dulu pun ulang lagi. Ulang lagi, saya kata, Pak kita nak kembali zaman khilafah ke mana? Tak tak? Hari ni mari orang kata ada himpunan aman Palestin, Viva Palestina dan Dantara Merdeka. Orang kata dalam Facebook nak laungkan Allahu Akbar pun penganjur tak bagi. Dia punya spanduk pun yang anything to do with Israel, kalau condemn Israel turunkan, tak boleh. Dia kena only about Palestine. You tak boleh kutuk. Dia kibar bendera Hamas tak boleh. Jadi maknanya apa? Lemah dah kita tu ya kita nak sebutnya. So di mana kalau si kita semua sebenarnya mencari titik kembali. Mana kita nak kembali? Untuk kembalikan kekuatan kita
Dia panggil turning point dan juga starting point balik. Jawapan dia sebagaimana kata Syekh Saleh Al-Uthaymin, kita tak akan menang Palestin sehinggalah tentera kita sama dengan tentera Umar yang membebaskan Palestin. Mana sifat umat Islam ni mesti kembali kepada Islam yang betul-betul beriman. Kalau ada pun orang Islam lain yang lebih baik pada orang Palestin, macam mana dia nak bebaskan Palestin? Yalah, dia kena ada kesatuan umat Islam, kita kata. Memang tak berlaku lah ni. Tak akan berlaku sampailah belum kiamat tu adalah berlaku Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Sampailah Nabi Isa turun. Kalau tidak kat kita duk main begitu je lah. InsyaAllah bukan. Kita harapkan dalam masa terdekat, cuma kita tak tahu bila. Pagi tadi Ustaz ada kata, bermakna apabila terjadi dekat Gaza, Israel ni yang dapat menguasai seluruh dunia tetapi tidak dapat menguasai Gaza. Tak, maknanya apa yang berlaku menunjukkan bahawa Israel sebenarnya menguasai dunia, melainkan Gaza. Maknanya orang dalam Gaza yang berani lawan Israel. Hak luar ni tak berani belaka. Jadi begitulah lebih kurang. Tak usah kata Arab-Arab tu jangan pergi bahasa Liga Arab. Malaysia pun sama jugalah. Tak boleh. Nak boleh hantar makanan pun tak boleh. Kita nak angkat macam ajar kata nak angkat spanduk anti Israel pun tak boleh. Pak kita ni bukan cerita bab sana no. Semoga. Sebenarnya kalau even kat Malaysia ni, siapa yang bagi menganjur tapi tak boleh letak? Itu kena tanya pihak penganjur lah. Wallahu a'lam. Penganjur lah. Jadi cakap pasal apabila dia melantikkan Abu Bakar. Sorry Ustaz. Apabila dia orang melantikkan Saidina Abu Bakar ataupun siapa nama? Omar. Semua Ya. bermakna dia apabila Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi only dia wafat, only boleh dia lantikkan khalifah. Iya. Bermakna selagi dia lagi hidup memang tak boleh disarankan nama apa-apa. Ataupun dia yang menyerahkan. Kalau dia kata okey, dia step down, diserahkan kepada itu, it's okay. Tapi Ustaz, bukankah Ustaz kata selalunya apabila orang tu meninggal, dia kena terus dikebumikan. Tapi bukankah apabila dia cari nama tu melambat-lambatkan waktu tu? Tak ada. Ya, itu bab pemimpin. Bab pemimpin memang kena lantik dulu sebelum daripada kita uruskan. Secepatnya. Sebab apa? Sebab siapa nanti akan memimpin urusan pengububian? Bermakna does it apply tu dengan macam kita dekat Malaysia. Ibrahim mati. Katakan, okey? Kalau bermakna kalau dia mati kena terus cari pemimpin terus macam tu ke? Kalau kira, tapi kita ni sistem kita ada raja. Masa dia ada penjaga, caretaker tu kan. Caretaker tu ambil alih masa tu, it's okay lah. Sebab yang agung tu dia akan pegang sementara Perdana Menteri belum dilantik. Tapi kalau agung tu meninggal, dia kena lantik cepat-cepatnya. Siapa yang jaga urusan umat Islam. Kalau ikutnya dia tidak boleh dibiarkan urusan umat tanpa ada pemimpin. Lebih kurang macam tu lah. So titik yang kita nak sebut apa tadi, zaman ni dengan sistem yang ada, jadi semua oleh kerana khilafah dah tak ada, semua orang mencalonkan dirinya sendiri untuk dipilih jadi pemimpin. Zaman dulu orang tak berani nak pergi calon, macam zaman raja lah, boleh tak kita ni nak pergi calon diri jadi raja? Kelantan tu pun bukan calon sebab dia dalam keluarga dia raja juga. Contohnya saya lah, contohlah ni. Tak ada tengku, tak ada nik, tak ada raja, nama saya. Nama biasa-biasa je. Ahmad Hashimi. Depan tu tak ada pangkat sikit rambut. Dia kata Raja Ahmad Hashimi. Tak. Tengku Ahmad Hashimi. Tak. Nik Ahmad Hashimi pun tak. Tak berlaku. Tak ada apa. Ada Ahmad Hashimi. Bin pula bin Cik Pa yang.
Tiba-tiba saya pun mencalonkan diri saya jadi raja. Agak-agak berani ke tak orang tengok mamak mana ni. Raja mana ni? Raja King Pasola ni dia panggil. Kita tak berani. Pasal apa? Kita tahu kepimpinan tu bukan tempatnya untuk kita berebut. Tapi bila Nabi kata innakum satahrusuna al-imarah, kamu akan pakak-pakak berebut kerusi. Berarti di akhir zaman, memang zaman ni sistem yang menyebabkan semua orang pakak mencalonkan dirinya untuk jadi pemimpin walaupun sebenarnya dia tak layak. Sehingga saya dalam bab ni minta maaf lah, memang kita agak tak berapa minat mana. Pasal apa? Kita tengok kita punya nak dapat jawatan dalam sebuah jawatan penjawat awam, kena interview, kena saring, kena berapa, tengok CJ, kena berapa, buat pula nak naik pangkat, macam-macam. Tiba-tiba masuk calon SPM tak perlu. Gapo pun tak perlu. Soal agama tak perlu, gapo semua tak perlu belaka. Janji boleh cakap. Hak tak boleh cakap pun kadang-kadang ditunjuk oleh pemimpin atas, dia duduk situ tak pernah perform pun dalam parlimen. Ada je. Tak kira lah nama siapa. Banyak lagi daripada 222 orang tu. Nah, ada setengah tu kita tak pernah dengar. Sepanjang satu penggal tak pernah dengar pun. Apa dia ni ahli parlimen mana? Nama pun kita tak dengar. Pasal apa? Pasal dia memang kadang-kadang setengah tu hak cakap lebih tu SPM pun tak ada. Tu. Dan cerita-cerita macam ni lah yang menyebabkan hadis Nabi ni bila kita tengok betul lah hak Nabi kata ni, kamu akan berebut nak jadi pemimpin. Tapi Nabi pesan wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah. Yang dok berebut yang dapat tu kena ingat, dia dapat sebenarnya penyesalan hari akhirat. Baiklah kita tak berebut. Kita jadi rakyat lebih baik daripada kita jadi pemimpin. Kalau tak pergi ngundi tu, kita panggil serahkan tanpa ikhtiar. Kita pilihlah mana yang kita rasa okey. Kalau dia tak terpilih atau dia terpilih, lepaslah tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, inilah yang aku paling mampu. Kalau yang lebih daripada utama tu, sebab pernah saya sebut, doa lebih utama daripada undi. Dan ni kalau kita ni adalah akses kepada orang-orang besar, kepimpinan, pemimpin negara, yang kita boleh bagi nasihat, kita boleh bagi cadangan, kita boleh bagi idea dan sebagainya, maka itu lebih baik bagi kita, bagi nasihat dan sebagainya, supaya dia mengambil tanggungjawab untuk menjaga urusan umat manusia. Kadang-kadang kita tak tahu, mungkin nasihat daripada orang yang kita tak sangka-sangka. Mungkin dia ni tukang potong rambut raja je, contoh. Tukang potong rambut, gunting sambil-sambil pegang, dia boleh cerita. Atau dia pun driver je, sambil-sambil tu dia boleh cerita. Tapi dengan hikmat dan kebijaksanaan lah, kita tak tahu di mana Allah Ta'ala nak bagi hidayah tu, pintu mana kita tak tahu. Jadi kita doakanlah, setelah selesai semua kita ni, kita tahu telah pun selesai bahagian kita. Sekarang ni para pemimpin kena jaga urusan bahagian dia. Kita doakan agar Allah bantu mereka dalam menjaga urusan kaum muslimin. Dan kita juga nasihatkan kepada mereka, andai siapa-siapa boleh bagi tahu, bertakwalah kepada Allah dalam urusan kaum muslimin. Ya. Khalifah tak ada. Ya. Ya. Dia tak panggil pembangkang. Yang itu dia panggil khawarij. Khawarij ni orang yang keluar daripada pemerintahan Islam. Dia tidak menyatakan tak setia kepada pemimpin. Dia Islam. Dia mengaku Islam. Keluar daripada pemerintahan Islam. Dia tidak bai'ah pemimpin tu. Dia tak taat pada pemimpin tu. Pembangkang kita taat. Dia dalam sistem. Pembangkang kita akad sumpah dengan raja. Akad sumpah pembangkang kita. Yang ni tak, ni pemberontak terus. Main langgar je. Zaman dulu dia tak ada. Mesti kita jadi pembangkang.
Tak perlu. Kenapa kena ada pembangkang? Kita duduk dalam satu, menasihati sesama kita. Kalau tak setuju, nasihat. Tak semesti kita bangkang. Isu lah ni, bila dah berderak macam tu, pemimpin ni betul ke salah, tetap sokong bila dia blok kerajaan. Pembangkang pula betul ke salah, mesti bangkang sebab dia bangkang. Itu kerja dia. Betul pun kerja dia bangkang. Salah pun kerja dia bangkang. Hak pendukung pula betul pun sokong, salah pun sokong. Pasal kerja dia sokong. Itu ke pening tu kita. Kalau dia bangkang kena keluar. Padahal dia bangkang benda betul. Jadi semua ni sistem tu menyebabkan huru-hara. Zaman dulu dia nampak macam demokrasi ni bagus lah. Tapi at the end sekarang ni pun dia orang pun tengah pening dengan sistem dia. Sebab zaman dunia dulu maju, tamadun dulu hebat. What even dia punya tamadun Islam ke, tamadun kafir ke, apa tu Raja Chola di India ke, apa semua ke, tak? Semua dulu sama, either dia sistem khilafah atau sistem raja, monarki. Sebab apa? Bila sistem raja dan khalifah dan monarki ni, dia punya masa untuk bina negara tu panjang. Kita ni RMK. Baru dia plan 5 tahun tukar khalifah lain pula. Wah, start balik, tukar menteri balik, tukar pula dasar balik, tukar. Allahu Akbar, 5 tahun sekali bertukar dasar. Sebab tu saya kata, kalaulah Taj Mahal tu dibina zaman ni, tak siap. Pasal apa? Taj Mahal tu dia bina ambil masa 22 tahun. Mahathir sebab dia lama lah. Masih, kalaulah zaman ni tak siap tu, apa KLCC tu tak siap. Tak siap tu. Baru separuh jalan dia buat dasar baru, dia buat menara lain pula. Dia potong separuh. Kalau Taj Mahal tu dibina zaman ni, confirm tak siap. Baru buat menara, kita potong bajet, buat bangunan lain pula. Raja dulu pasal monarki ni, keuntungan dia ada masa yang panjang untuk bina negara. Khalifah pun lagu tu juga. Kalau dah nak Allah pendek pun, kerana Allah pendekkan umur. Tapi kalau baik perancangan, dia buat masa 2 tahun, 20 tahun. Lama dia punya tu. Itu sisi untung dia lah kalau diberi anugerah khalifah atau raja yang baik. Tapi kalau sisi yang mungkin kita bimbang ialah dianugerahkan raja yang zalim ataupun pemimpin yang zalim, yang tu kita pun berlindunglah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu Nabi kata sabarlah sehingga Allah Taala bagi jalan keluar. Idi Amin. Uganda. Saya tak itu sangat. Oh, lama dulu. Idi Amin nama dia. Oh, tu dahsyat. Baik. Jadi urusan kepimpinan ni kita pun tak tahu bila dia nak selesai. Selama sistem tu tak berubah, saya ingat akan senantiasa berebutlah. Tambah-tambah zaman dah ni, influence tu boleh dibeli melalui influencer. Kita bayar 10 orang influencer, TikTok bayar TikToker, bagi sokongan begini, dalam satu malam boleh berubah. Buat kerja cyber trooper je. Selepas tu bila dilantik jadi pemimpin, mulalah blur, tak tahu berapa. Pasal tak tahulah. Kita sebaiklah, alhamdulillah Allah jaga. Frontliner kita sebenarnya tu penjawat awam yang jaga negara. Masa dulu kan kita tak ada tu sekejap. Mereka lah yang jaga negara sebenarnya. Tak ada Perdana Menteri lah sebentar. Masa caretaker gitu kan. Tapi sistem atau kerajaan tetap berjalan. Sebab mereka ni dipilih melalui sistem yang telus. Kena interview, ada sijil, ada syarat, ada kursus, ada berapa dibina. Akhir sekali mereka lah yang jaga. Pemimpin atas ni mari sekejap, lepas tu gelik, lepas tu tukar, lepas tu dasar berubah-ubah. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Ta'ala bagilah jalan keluar kepada kita dan lantiklah pemimpin yang baik untuk memimpin kita. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hadis yang seterusnya. Inna wallahi la nuwalli ala hadzal amali ahadan sa'alahu
wala ahadan harasa alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami demi Allah tidak akan memberikan hak kepimpinan atas pekerjaan ini kepada seorang pun yang memintanya, dan tidak pula seorang pun yang menginginkannya. Nabi kata, kalaulah Nabi ni nak lantik, dia tak akan lantik orang yang meminta-minta jawatan. Kalau orang tu duk kata dia nak jadi, Nabi kata Nabi tak akan bagi orang yang meminta-minta jawatan, ataupun yang bersungguh-sungguh sangat nak kepada sesuatu jawatan. Pasal apa? Pasal itu fitnah. Kerana dia melihat jawatan itu sebagai keinginan dia. Sedangkan pemimpin, dia mesti melihat maslahat rakyat ni yang paling utama, dan itu adalah bebanan yang dia terpaksa pikul. Kalau boleh dia tak nak. Tapi mesti ada sifat amanah, orang yang ada kekuatan, orang yang jujur dan benar agama dia, yang itulah baru Nabi SAW lantik dia. Ada je sahabat-sahabat yang tanya Nabi, kenapa tak lantik dia jadi gubernur, wakil-wakil Nabi. Nabi kata, ni sebenarnya urusan ni adalah urusan berat. Bukan semua orang boleh pikul. Jadi macam itulah. Kalau ikut hadis, Nabi SAW tidak akan berikan jawatan ni kepada orang yang meminta-minta jawatan. Baik, Rasulullah SAW bersabda, Ya Ka'ab bin Ujrah, a'adhakallahu min imaratis sufaha, umara'u yakununa ba'di, la yahtaduna bihadyi wala yastannuna bisunnati. Kata di Nabi SAW, wahai Ka'ab bin Ujrah, semoga Allah melindungimu dari kepimpinan orang-orang yang bodoh, iaitu para pemimpin yang akan datang setelahku, yang tidak mengambil petunjuk dengan jalanku dan tidak melaksanakan sunnahku. Nabi SAW juga bersabda, Thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna, da'watul mazlum, wa da'watul musafir, wa da'watul walidi ala waladih. 3 doa yang terkabulkan dan tidak ada keraguan padanya, itu pada makbulnya doa itu, iaitu doa orang yang terzalimi, yang kedua doa orang musafir, dan yang ketiga doa orang tua kepada anaknya. Ni doa orang tua kepada anaknya dengan sanad yang kuat. Doa orang tua untuk pun boleh, kepada pun boleh. Dalam hadis ni, ala waladi ni doa ke atas. Apa beza doa ke atas, doa untuk? Lain. Doa kepada dia dan doa ke atasnya. Doa kepadanya dalam bahasa Arab lah ni. Doa kepadanya ni doa benda-benda baik. Doa ke atasnya doa yang menimpa dia. Doa kalau tiba-tiba anak derhaka lah. Mak dia pun kuasa hati, mak dia doa, tiba-tiba keluar benda dia tak perasan pada mulut dia. Doa yang tu. Tapi doa tu kalau anak tu derhaka lah. Kalau anak tu dia buat baik, tiba-tiba mak dia nak doa juga yang buruk, semoga Allah Ta'ala yang Maha Adil tahulah apa yang benar-benar sebenarnya berlaku. Cuma hadis ni kalau ikut lafaz tu, dua-dua doa tu kita kena takut. Pertama, doa ibu atau doa orang yang zalim dizalimi. Yang kedua, doa orang musafir. Dan doa ketiga, doa orang tua ke atas anaknya. Ibu bapa. Ibu bapa, ya. Tak semestinya. Ni bahasa Indonesia tu, al-walid tu orang tua ni ibu bapa.
Okey. Orang musafir ni kenapa dia very Mustajab. mustajab ya. apa benda dia berjalan Macam kami pergi London, bukan dia umrah ni. Macam kita pergi London, pergi Sukaria lah kan. pergi Paris, right. Happy. Bukan pergi umrah lah. Umrah tak tahulah. Dia sebenarnya antara rahsia doa. Antara rahsia doa ialah pengharapan kita kepada Allah. Bila kita putus harapan kepada makhluk, kepada siapa kita bergantung? Pada Allah. Orang yang zalim, dizalimi, pada siapa dia nak minta tolong? Allah. Di saat itu pengharapan dia sangat-sangat penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah juga orang musafir. Asalnya musafir ni susah. Sehingga dalam musafir, dia tak ada tempat dia minta tolong. Ketua dia duduk kampung. Raja dia duduk kampung. Siapa je tempat dia minta tolong? Allah. Jadi saat musafir, pergantungan dia biasanya hanya kepada Allah. Di saat itu dia susah, dia payah. Dia duduk di atas kapal, seorang-seorang badai, dia minta tolong siapa? Allah. Di saat itu pengharapan dia tu penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu doa musafir biasanya mustajab kerana waktu dia musafir dia hanya bergantung kepada Allah. Tapi valid sampai sekarang. Cuma jangan kalau kita musafir sampai tak ingat Allah, yang tu tak mustajab lah doa kita. Dia musafir sampai sana duduk cucuk langit tu. Contoh lah. Tiba-tiba dia kata doa aku mustajab sebab aku musafir. Duduk cucuk langit tu mustajab ke mana? Betul tak? Jadi doa mustajab ni di saat kita dengan Allah. Sebab tu bila kita masuk pasar, doa kita jadi zikir kita jadi besar. Sebab di saat kita masuk pasar, semua orang lupa kepada Allah. Tiba-tiba dalam keadaan begitu, kita ingat kepada Allah. Jadi lagi besar pahala dia. Jadi Allah Azza wa Jalla ni dia nak tengok kita dengan dia. Sebab tu waktu saya pergi ziarah sakit, saya akan pesan kepada dia. Kadang-kadang kita doa, Allah Ta'ala tak bagi. Bukan Allah Ta'ala tak boleh bagi. Tapi Allah nak suruh pengharapan kita kepadanya bertambah, lebih. Kita minta. Sampai satu tahap kita rasa, ya Allah, tolonglah aku. Dia sampai satu tahap, Allah bagi. Bukan sebab Allah tak boleh bagi daripada awal. Tapi Allah tak tengok kita punya harapan. Sama juga kalau kata, tak boleh ke Allah tolong Gaza sekarang ni? Jawapan dia boleh je. Anytime. Tapi Allah Ta'ala nak tengok umat ni macam mana. Nak test kita. Gaza tu ujian, peluru tu duduk situ. Tapi ujian keimanan kita, bila Nabi SAW kata, umat mukmin ni sebagai jasad yang satu. Bila sakit satu, sakit semua tubuh. Disebabkan dengan sebab demam dan berjaga malam. Tapi sejauh mana kita sensitif daripada urusan umat Islam. Sehingga kita doa. Tak semestinya pergi kumpul dekat padang Data Merdeka tu. Bila kita doa, ya Allah, bantulah saudara kita di Palestin. Ada seorang jemaah haji daripada Tunisia. Dia jumpa jemaah haji di Gaza. Dia peluk menangis. Dia kata, saudara aku. Dia tak pernah jumpa. Bila jumpa, dia kenal mu daripada mana? Pada Malaysia. Mu daripada mana? Daripada mana? Daripada Palestin. Gaza. Dia dengar Gaza, dia peluk menangis. Saudara aku, dia kata. Pasal dalam hati dia ada cinta terhadap saudara seagama dengan dia. Jadi, begitulah keadaan kita yang kita nak. Bukan Allah Ta'ala tak boleh tolong, tapi Allah sebenarnya sedang uji kita. Tahap keimanan kita, tahap pergantungan kita kepada Allah, doa kita. Kita bangun di malam hari kita doa. Apa benda? Ada dah ingatan kita kepada orang Palestin di saat itu. Maka kalau kita ingat, ya Allah, bantulah saudara aku di Palestin. Itu pun tak apa dah. Jadi lepaslah hak kita bahawa kita dah minta dengan Allah untuk saudara kita dan menunjukkan bahawa kita masih ada sensitivity, hati kita masih lagi bersatu sebagai saudara seagama. Ujian Allah pada kita sebenarnya. Allah bukan tak boleh tolong. Anytime Allah Ta'ala nak matikan. Kalau dia nak hancurkan, gempa bumi sekejap je boleh mari. Ribut taufan boleh mari. Angin puting beliung boleh mari. Bagi Allah, dia ada 1001. Bahasa kita lah. Padahal Allah Ta'ala ada lebih daripada tu. Cara untuk dia buat apa yang dia nak. Cukup dia kata kun
fayakun. Itulah Allah. Baik. Berapa dah kita? Jadi Ustaz, Ya. daripada pagi tadi saya dengar Ustaz kata Ustaz macam tak berapa sokong sangat perhimpunan dasar memerdeka semalam. Ustaz cakap seperti that. So maksudnya is not tak diperlukan sangat perhimpunan itu. Ya. Yang paling penting adalah duit. Semuanya. Apa yang sebagai kita sebagai umat, Ha. kalau perhimpunan itu tidak penting, Ha. apa yang sepatutnya sebagai ustaz yang ustaz perlu war-war sarankan untuk Palestin? Ya. Macam mana cara Dalam ekspresi kita, banyak cara kita boleh ekspres. Dalam zaman sekarang ni dia tengok saja je. Even Facebook kita buat vote ke, kita poll ke, apa semua. Dia just tengok je pada kita. So mungkin kita boleh buat, sepatutnya mungkin kalau di sudut negara dia boleh hantar surat, dia boleh hantar buat stand, hebahan dan sebagainya. Tapi sebagai umat kita, sebagai orang persendirian kita, apa yang paling penting sekarang ni ialah kita semua perbaiki diri kembali kepada Allah. Ajak seramai mungkin orang kembali kepada Allah. Di situlah tempat perhimpunan kita yang sebenar. Kalau pergi berumpun 30,000 orang di Dataran Merdeka, kemudian datang panggilan azan Zuhur, kita tak pergi. Tak ada makna. Di sisi Allah tak ada makna, di sisi Israel pun tak ada makna. Lebih baik kita panggil orang, kita gerakkan kempen. Ada baru ni kempen supaya puasa sunat untuk Palestin. Hari Khamis, supaya buat mustajab doa. Saya pun kata tak perlu sampai kita nak suruh. Mustajab doa ni bila-bila masa pun. Tapi kalau kita kata kita semua kena perbaiki diri kita, berdoa kepada saudara-saudara kita, jaga solat 5 waktu, indirectly kita kata walaupun benda tu tak berlaku, kita pergi tolong Palestin, tapi sebenarnya doa-doa kita itulah yang sampai kepada mereka. Kalau kita pergi beripun sekarang ni, kalau dating kata tadi hantar duit, ya betul, itu salah satu daripada tu. Tapi banyak mana orang pergi sampai? Nak masuk makanan pun tak boleh bulan ni. Malam dia orang buat tu collection baju-baju, Ha. timbun-timbun. Nak pergi hantar kat mana? Tak boleh masuk lori bertimbun dekat yang dia tak nak buka tu, semua orang takut sangat ke dengan Israel. Itulah ya. Masuk tak nak masuk yang dekat apa nama? Sempadan Mesir lagi tak buka. Bukan kata buka sempadan Mesir, tak buka sempadan Israel. Mesir lagi tak buka dah. Tak nak buka. Itu Jordan lagi tak buka dah. ratus lori. kenapa? Penakut. Itu saja jawapannya. Ya, Israel dia Mesir. Dia itulah kata kita ni bukan kita je. Sekarang ni zamannya umat Islam lemah. Zamannya umat Islam lemah. Tu memang kena akui. Sebab apa kita lemah? Kena cari situ punca dia. Kalau tanya saya lah. Kena cari sebab tak bersatu. Sebab apa tak bersatu? Kita tidak ada tempat untuk kita bersatu. Tempat kita bersatu, tamu bersatu di atas manhaj Al-Quran dan juga sunnah. Kemudian kita kata, Nabi SAW kata, saf kita, tak usah cerita buat Palestin, buat berapa. Kita bermula, kita bermula daripada step yang pertama. Nak pergi lawan di Palestin, jauh cerita kita depan rumah kita ni. Masjid kita, Nabi SAW kata, la tasawunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum aw baina qulubikum. Kamu betulkan saf-saf kamu atau Allah akan memesongkan hati-hati kamu. Tu pun tak lepas dah. Sebenarnya Malaysia ni kena kempen untuk solat dulu kan. Kita kena kembali. Masjid banyak kosong. Kalaulah tiba-tiba kita semua ada kekuatan tu. Macam saya kata pagi tadi juga. Kita nak bantuan daripada Allah. Selamanya umat Islam bila nak keluar, nak berjuang, kekuatan kita dari sudut jumlah daripada dulu kita kurang. Zaman Nabi, even zaman Nabi, perang Badar 313 lawan 1000. Perang Uhud 700 lawan 3000. Perang Khandaq satu kumpulan lawan 10,000. Zaman peperangan Islam, bukan zaman kita baca cerita Talut dengan Jalut. David and Goliath. Jalut tu.
Berapa je tentera dia? Sikit je. Tapi boleh mengalahkan Talut. Pasal apa? Sebab kekuatan kita bukan pada kita. La haula wala quwwata illa billah. Kalau kita nak perang dengan kekuatan kita, di saat kita rasa kita kuat, pernah Allah uji Nabi dan para sahabat. Di saat perang Hunain, dia rasa jumlah mereka ramai. Oh, kalau biasa kita kurang, kita menang. Ni ramai dah ni, mudahlah kita menang. Allah uji mereka. Alah, tak boleh nak tawan musuh. Pasal mereka kagum dengan jumlah mereka pada masa tu. So kita ni sebenarnya macam urusan doa ke, urusan perjuangan ke, urusan jihad, even kepimpinan negara, even soal kita sendiri, kita sebenarnya sangat-sangat perlu bergantung kepada Allah. Kalau kita boleh pakak-pakak semua sama, mencintai saudara kerana agama betul. Ingat tak saya sebut konsep al-wala' wal-bara'. Mencintai saudara seagama lebih daripada orang-orang kafir. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku pada Amerika. Israel bunuh baby pun tetap dia defend Israel. Pasal apa? Dia ada sifat taat setia kepada sesama mereka. Kita orang Islam, salah sikit kita bantai lebih daripada kita bantai orang kafir. Bahkan kecintaan kita sesama saudara seagama duduk di bawah. Lebih kalau kita lah ni, kalau dia ni macam tadi blok pembangkang, kita mesti bangkang walaupun dia tak ada dah ni orang Islam kau, ni orang kafir tak. Kalau dia sokong, mesti sokong. Pasal apa? Ni betul kau salah kau, mesti sokong. Pasal kita punya taat setia bukan lagi di atas kebenaran dan bukan lagi di atas agama. So sampai satu zaman zaman fitnah ni, sampai satu tahap tahu, kita tidak boleh lagi bercita-cita tinggi. Untuk umat Islam bersatu kembali, susah. Hari ni sampai satu saat, dalam satu hadis Nabi SAW sebut, sampai orang terpaksa lari menyelamatkan agama, duduk di hutan-hutan, duduk di bawah pokok, jaga kerana nak menjaga agama. Di zaman fitnah ni zaman akhir zaman, di mana Nabi kata orang yang duduk lebih baik daripada orang berjalan. Zaman fitnah, orang tengok kepada kubur orang dah mati, dia kata lebih baik aku duduk dalam. Pasal terlalu banyak fitnah akhir zaman. Sekarang ni sebab tu saya kata, kita nak mengharapkan orang tu sampai satu tahap, aku duk kata pun tak berubah ke tak. Yang penting hari ni kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga mana yang kita buat islah, kita amar ma'ruf nahi munkar, so kita sapa kau tak sapa kau, itu semua urusan Allah. Boleh kita jaga komuniti kita hak ada ni. Anak-anak kita ajarkan dia salat, jaga salat 5 waktu. Suami-suami kita suruh dia pergi masjid, salat 5 waktu berjamaah di masjid. Nak akad senjata, nak akad selimut tak ada. Betul. Jangan cerita pasal orang. Orang tu dia, setiap orang akan ditanya tentang dirinya. Kita masuk kubur, Tuhan tak tanya Palestin tu mungkin ke tak? Kalau tidak ada panggil panji jihad, kalau raja yang di Pertuan Agong bagi tahu, muka dia ketua negara dan ketua tentera negara, dia buat declaration, kita bantu Palestin, semua orang Malaysia kena bantu, dan kita pergi, masa tu wajib. Tapi kalau dia tak angkat, kita tak wajib, kita duduk lah. Kita bantu dari saudara kita mampu, hantar duit dan sebagainya. Tapi yang Allah Ta'ala akan tanya kita adalah tentang kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Anak-anak kita ni, kalau jaga di rumah-rumah kita tu, anak kita, salat 5 waktu dah. Kita jaga tak salat 5 waktu dia? Ini yang Allah Ta'ala akan tanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu ni pemimpin, kamu akan ditanya tentang urusan apa yang kamu dipertanggungjawabkan. Sikit lagi nak rotan. Alhamdulillah. Tapi tak apa, tak payah rotan. Yang penting suruh solat 5 waktu. Bukan nak rotan, nak solat. Kalau kita dah suruh, memang dah dibuat, tak adalah 5 waktu. Ha. Ada 3 sehari, kejap 2, kejap 5.
Macam mana tu? Salah kita kan, tiap-tiap hari kita cakap siapa nak pindah. Sebab yang salahnya sebab kita tak praktis daripada awal. Kita dah insya-Allah. Istighfar dan doa. Jangan berhenti. Kita istighfar pada apa yang dah berlaku, kita doakan pada apa yang kita nak akan berlaku. Marah tu ada masa dia kena marah, ada masa dia tak kena marah. Sebab tu Nabi SAW letak timing. Suruh umur dia 7 tahun, rotan umur dia 10 tahun. Okey, macam saya anak saya 7 tahun. Saya belum start penuh. Dah kena start kan penuh? Penuh. 5-5. Ya. Oh. Anak saya autism, saya bawa pergi masjid. Anak saya autism sahaja, dah jam 4 bulan ni. Dia kacau tak kacau pun saya marah kat dia, jangan kacau orang. Dia duduk semayang, duduk kadang-kadang saya menjadi imam, saya letak dia sebelah saya. Tak duduk dalam saf, duduk sebelah. Orang okey tak okey pun kita nak kena tanya akhirat, bukan dia. Terpandai-pandailah kita, janganlah. Dulu memang dia nakal, dia lari sampai saya pun kadang-kadang bawa, kadang-kadang tak bawa. Lalu nampak dia dah okey sikit boleh bawa, saya bawa dia. Dulu anak-anak saya hak kecil, hak normal lah, hak normal. Umur 4-5 tahun kita dah bawa pergi. Kita pergi tunjuk contoh, dia pun tengok ayah dia solat, dia tengok mak dia solat. Akhir sekali dia pun akan jadi. Anak perempuan saya tak ajak lagi. Tapi saya balik tanya, dah solat ke belum? Dah solat ke belum? Kita tanya dia, dah solat ke belum? Kalau kita tengok dia solat laju, kita tegur. Kita hantar dia sekolah agama, kita hantar dia tak belajar. Kita kena usaha lebih soal agama ni. Kalau kita boleh usaha soal dunia dia lebih, soal agama dia pun kena lebih. Nabi SAW sebut sampai zaman Dajjal, seorang suami ikat isteri di rumah dan anak-anak perempuan di rumah. Kerana apa? Takut anak dan isteri terpengaruh dengan Dajjal. Ini peranan kita. Kalaulah tiba-tiba kita ni tahu, suami kita tak tahu, ni masalah pasal kita muslimat semua dah. Kita ada contoh Asiyah, isteri Fir'aun. Tidak ada yang menghalang seorang isteri jadi baik kalau suami dia belum lagi sampai hidayah padanya. Tidak ada yang menghalang. Dan dalam surah Al-Kahfi Allah Ta'ala sebut dah tentang cerita 2 orang anak lelaki yang Allah Ta'ala jaga harta dia. Allah Ta'ala kata, wa kana abuhuma salihah. Ingat tak surah Kahfi tu? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Waktu Nabi Musa jalan dengan Khidir tu kan, jumpa Khidir, lepas tu ada satu tembok nak runtuh, dia nak betulkan dan nak minta upah. Nabi Musa tanya, kenapa kamu? Kata, setakat ni lah pertemuan kita, cuma aku nak tanya sebab apa. Jadi jawab dia, sebab tembok tu adalah milik 2 orang anak yatim. Sebagai tanda bawah dia ada harta. Cuma Allah Ta'ala puji, kenapa Allah jaga sangat 2 orang anak yatim ni? Kata dia, wa kana abuhuma salihah. Kerana ayah dia orang soleh. Bila dia sebut situ, salah satu daripada faedah yang ulama tafsir ambil, kesolehan salah seorang dari ibu bapa sudah cukup untuk menjadikan anak itu soleh. Bukan walau tak nak soleh, kesolehan salah satu. Maknanya contoh, mak dia solehah, ayah dia tak. Boleh tak nak jadikan anak dia soleh? Cukup. Ayah dia soleh, mak dia tak solehah. Boleh tak nak jadi anak soleh? Boleh. Kalau kita usaha, boleh. Tapi yang sebaiknya, kita dua-dua lah. Suami soleh, isteri solehah, lagi bagus. Tapi itu tidak menghalang seorang isteri salihah untuk mendidik anak yang soleh. Dia kata, aku tak boleh lah anak aku soleh. Pasal apa? Ayah dia pun tak soleh juga. Itu bukan alasan. Ayah dia nama soleh. Takkanlah kita nak cari suami semua nama soleh. Mak Saleh. Oh, tu paling soleh sekali. Patutnya. Dia tak support, okey. Kita ajar di rumah kita. Tak suami tak anak. Anak, dia tanya anak.
mana yang kita mampu? Mana kita mampu? Dekat kampung lah ni, saya dekat kampung, dekat adik saya jadi imam dekat kampung. Masjid bagi duit sekolah RM5 sehari. Siapa anak-anak solat subuh di masjid, masjid bagi duit. Reward. Kita why not kita reward? Kalau anak-anak pergi sembahyang subuh di masjid, mak bagi duit sekolah lebih hari ni. Why? Tak balik. Hak tu masjid. Janganlah basikal tu masjid kaya tak apalah. Dia dapat sebulan. So kita pun ada benda yang kita buat reward kata pun. Jangan kita kata tak tahulah apa. Cepat sangat kita dalam bab agama. Bermakna Ustaz kata kalau salah seorang mak bapak dia soleh, okey, anak dia dah balik tapi dia tak sembahyang tak. Jadi kita boleh daripada sifat mak ataupun bapak yang soleh kita semua berlandaskan dengan doa je lah. Semoga anak itu berikut. Bukan tu ke maksud dia, bukan. Maksudnya tidak ada yang menghalang kita untuk mendidik anak jadi soleh kalau partner kita tidak soleh. Boleh faham? Itu maksud dia. Kalau kita je soleh, aku ni tak tahulah pok dia ni tak tahu, tak tanya khabar pun. Contoh kita kata pok dia ni, bahasa Kelantan tu biar bahasa Kelantan. Pok dia ni memang tak tanya khabar, anak nak gapo pun tak tanya. Dia suruh sebab tu. Kita kata tak tahulah anak aku tu pok dia tak cara. Habis tu kita ni boleh tak kita ni memang ada zaman dulu. Kita kalau nak kata zaman dulu lagi dahsyat. Ayah keluar di perbatasan jihad 3 bulan 4 bulan. Kita tanya Imam Syafi'i anak yatim. Nah, mak dia je jaga dia. Imam Syafi'i mak dia je. Tapi dengan didikan mak dia ni yang seorang-seorang ni harta pun tak ada, gapo tak ada ni, melahirkan Imam Asy-Syafi'i. Imam Bukhari lagu tu juga. So ada orang dididik oleh ayah menjadi ulama besar. Ada orang dididik oleh ibu menjadi ulama yang besar. So tidak ada halangan bagi kita. Isu Palestin tu isu jauh. Isu depan mata kita ni yang Allah Ta'ala akan tanya. Anak kita, besar dah ustaz, saya dah terlepas dah. Baik, hak terlepas nak macam mana? Kita tak boleh nak cubik dia, nak kotan dia. Dah terlepas dah masa dia. So kita didik dengan cara lain. Doa kita, ya Allah bangun siang malam anak aku tu, ya Allah, aku dulu kesal, aku tak ajar dia istighfar, ampunkanlah dosa-dosa aku, andai aku tersalah begini. Tapi setiap pagi kita bangun, kita tanya, kakak dah solat, mak nak solat ni, jomlah solat sekali. Dia tak nak mak gini, dia pun pergi. Kita pun, Allah, belum lagi sampai waktu hidayat dia. Tanya lagi, esok doa lagi, lusa doa lagi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mak dia tak Islam. Mak dia tak Islam. Ini bukan soalan anak, mak dia tak Islam. Sampai mak dia mogok tak makan Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah tak murtad, mak dia akan tak makan sampai mati. Dia pergi mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolonglah. Mak aku ni sepaksa aku murtad. Aku sayang mak aku, tapi aku tak akan keluar. Tolonglah doakan kepada Allah. Dia doa minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa. Akhir sekali dia balik. Mak dia masuk Islam. Kita serius tak serius, kita pergi tak tanya, ustaz, anak saya ni tak tahu. Saya dah suruh habis, ustaz tolonglah doakan. Beli tiket ni, pergi Mekah, ya Allah. Doa Mekah, ajak anak ni, anak aku, ya Allah. Aku dulu dah miss dah. Dulu aku bawa dia pergi London, aku bawa pergi US, aku bawa macam-macam. Aku tak bawa dia mari Mekah. Lah ni aku bawa, ya Allah, tolonglah. Aku dah terlepas banyak, aku harapkan bantuan daripadamu. Be serious dengan Allah Ta'ala. Macam-macam lagi kita nak kena baiki diri kita. Kadang-kadang kita bahasa, dari sudut bahasa, dari sudut ucapan, dari sudut kata-kata. Hak nak kata anak pandai baca Quran, hak nak pandai tu, Allahu Akbar. Agama tu mesti kita hidupkan dalam keluarga. Kalau semua umat Islam faham bab ni, insya-Allah terbentuklah komuniti yang baik. Dan kalau komuniti yang baik inilah yang akan terlantik pula masyarakat yang baik, rakyat yang baik, dan akhirnya barulah Allah Ta'ala akan anugerahkan pemimpin yang baik.
Nabi SAW, sedut sejarahnya, Nabi tak bermula daripada atas jadi raja baru nak lahirkan rakyat yang baik. Tak. Nabi bina komuniti rakyat. Orang Nabi duduk Mekah dulu, orang offer dah Nabi, ya Rasulullah, mau nak jadi raja kami lantik, dengan syarat jangan ajak orang masuk Islam, jangan ajak orang tinggalkan kesyirikan. Nabi tak nak. Nabi berdakwah. Siapa orang bunuh sahabat Nabi, Nabi tak lawan. Masa tu Nabi tak ada kuasa, tak boleh nak lawan. Nabi hanya kata kepada keluarga Yasir, sabarlah keluarga Yasir. Sehingga akhirnya bila Nabi dah hijrah, barulah Allah bagi kekuatan, Nabi mulakan dakwah lebih agresif. So kita doa, minta, bina komuniti daripada bawah ni. Bermula daripada itu, keluarga-keluarga kita. Kalau kita dah miss, contoh dah miss, aku dah habis dah, cari pula menantu yang soleh. Aku dah tak ada kuasa dah ni. Aku harap kalau ada suami yang baik untuk didik dia. Cari pula dia. Kita tahu dah, dia dah sampai waktunya dia akan tinggalkan keluarga kita, akan berpindah kepada jagaan seorang lelaki yang akan jaga dia pula. So kita tengok, kita nasihatkan dia, carilah. Carilah yang baik, doa. Kita carilah yang baik sikit, doakan. Doa, minta. Kalau kita dapat lelaki yang soleh, pastinya orang soleh pun dia tengok juga, dia ni nak bagi pun dia kena sama juga kan. Tiba-tiba dia tengok dakwah pula menantu, bukan kita yang mengubah anak kita. Tiba-tiba oleh kerana kita duk dakwah menantu kita dapat hidayah, dia pula tarik anak kita dapat. 1001 jalan. Yang penting semua kita kena kembali kepada agama. Di saat itu barulah Allah bantu kita. Kita nak Allah bantu kita. Allah kalau dia nak bagi harta, dia bagi. Orang kafir lagi banyak harta daripada kita. Tapi yang dia nak bagi istimewa ialah hidayah. Hidayah inilah yang kita nak daripada Allah. Jadi minta dengan Allah, sungguh-sungguh minta. Kalau bangun tengah malam, ya Allah, Nabi Ibrahim, ingat dia ni Nabi, anak dia pun Nabi. Dia doa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Kita baca tak doa ni? Alhamdulillah. Kalau tak baca kena doa. Nabi Ibrahim dalam keadaan dia Nabi, dia minta, ya Allah jadikanlah aku mendirikan salat dan anak cucu aku mendirikan salat. Padahal dia Nabi. Pentingnya kita batu. Memang kita kata susah, tapi itulah harganya hidayah. Kalau kita boleh usaha, baru ni kan saya pernah sebut tentang ada seorang datuk, dia bincang saya. Dia kata tak fair Ustaz. Saya rasa macam bukan tak fair. By statistik, orang lahir dalam keluarga Islam, dia Islam sampai mati. Orang lahir dalam keluarga non-Muslim, dia akan begitulah sampai mati. Saya sebut dah pada minggu lepas kan. So kalau conclusionnya, kita boleh terima bab rezeki. Kita lahir dalam keluarga miskin, kita usaha nak cari rezeki biar jadi kita kaya. Dan kita tak pernah petikai pun soal takdir. Aku lahir daripada negara orang miskin. Tak. Sebab kita tahu rezeki Allah bagi masing-masing. Hidayah pun lagu tu juga. So kita kena cari hidayah lebih berkali ganda daripada usaha kita cari rezeki. Doa minta usaha. Cari doa dengan usaha. Hadiri majlis ilmu, baca buku, baca Quran, jumpa dengan para ulama, jumpa dengan orang. Macam apa tu, Salman Al-Farisi, dulu dia Majusi. Daripada Majusi pindah pada agama Nasrani. Daripada Nasrani masuk pada agama Islam. Sungguhnya cari hidayah. Kita ni alhamdulillah Allah dah lahirkan kita sebagai orang Islam. Alhamdulillah. Langkah pertama kita dah Islam. Tapi cari lagi hidayah. Jangan sampai kita lahir anak Islam, mak ayah kita ajar solat 5 waktu kita dulu, tiba-tiba mari zaman kita, anak-anak kita tak solat. Rugi kita. Nanti Allah Ta'ala akan tanya kita akhirat nanti. Ni, doa. Saya kata serius. Kalau kita tak mampu dengan usaha, kita doa. Tapi usaha ni macam-macam. Reward ada, nasihat ada, tanya ke apa. Ataupun kita kurangkan, tak payah bagi lah. Kalau dia nak, kita solat dulu. Kadang-kadang anak kita, saya kecil-kecil, anak pergi solat dulu baru abah bagi.
baru habis bagi. Solat dulu. So kita buat dalam bentuk reward and punishment tu, bukanlah nak kena rotan semua dah. Hari orang pergi solat, hari ni Abdul Aziz kata budak autism tu, anak-anak saya autism tu, kalau dia pergi, hari ni Abdul Aziz solat Jumaat habis sembahyang subuh di masjid, habis bagi duit sekolah lebih. Dia pun seronok. So habis lagi dia ikut lagi. Bagilah. Tanya dia kata ada duit tu lah. Kalau tak ada duit, kita bagi reward lain pula. Jadi begitulah cara kita nak mendidik. Bukan semua orang baik ni lahir secara automatik jadi baik. Mesti ada didikan yang telah dia lalui sehingga dia jadi macam tu. Kita jumpa siapa-siapa orang soleh, bagusnya dia ni memang beranak jadi soleh lagu ni lah. Tak, dia ada sistem yang telah dia lalui sehingga dia menjadi orang macam tu. Inilah agama. Nabi SAW sebut, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir, dia lahir atas fitrah. Mak ayah dia lah mencorakkannya. Sama ada dia jadi Nasrani, Yahudi atau Majusi. Ya. Kita jaga dia setakat kita mampu. Mana kita mampu, kita buat. Dia autism anak saya tu boleh fikir. Bukan autism yang dia mild. Tapi even kalau dia, yes, ya, mana tahu kadang-kadang kita tak bagi benda lain, dia boleh baca Quran je. Tiba-tiba seumur hidup dia duk baca Quran, reward mari kat kita. Ya, betul. Kalau dia, walaupun dia tak tahu, dia pun setakat tu boleh mampu, dia solat 5 waktu dalam kekurangan dia, tetap pahala dia boleh kat kita. Dia ikut-ikut pun tak apa. Dia baca Fatihah, ya tahu suruh baca Qul Huwallah tak erti. Tapi alhamdulillah Fatihah pun okey, dia mari ikut semaya pun okey dah. Dia sembahyang tu dulu dia suara assalamualaikum, kita assalamualaikum, dia dengar pada imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu kita kata jangan kuat-kuat lah, nanti orang lain dengar lah, ni pun slow. Dia cakap bahasa orang luar, bahasa KL dengan bahasa Inggeris dia cakap. Sebab dia dulu kat terapi dia, saya duduk sini terapis dekat HKL pun pernah, dekat pada Baru Ampang pun pernah. Lah ni dah jam 4 10 tahun lah. Tak. Bang anak nombor 4. Boleh dah, alhamdulillah. Dia boleh cakap, dia boleh masuk tandas sendiri, dia boleh pakai baju sendiri. Alhamdulillah. Dulu kalau tengok yang live saya dulu kuliah, dia mari dekat dalam kuliah, duk mai atas. Saya kuliah dulu. Dah. Dengan kuliah baca tafsir, dia mari, dia bangun pagi tu dalam keadaan pakai baju tidur, duk cari saya. Saya dengan kuliah dia mari duduk, tanya saya, dia mari duduk, siapa orang tu tengok dalam live. Oh ni anak ustaz lah. Baru ni saya tengok ada orang komen, lama dah tak nampak anak ustaz tu. Sebab dulu dia mari duduk atas riba ke apa, kita ajak dia. Dia mari, kita okey je. Mari duduk sini, mari duduk atas riba, duduk tepi ni dengar Abi mengaji dan sebagainya. Lama dah, berapa tahun dulu. Tapi maksud itulah didikan. Kita mesti berusaha. Mana yang Allah Ta'ala nak bagi kat kita, kita tak tahu. Hak tu hak istimewa. Hak normal lagilah kita kena ajar. Oh loh, ayah saya dulu, anak ni kalau kira balik dah keluar bulu betih ni, lahir balik dah keluar bulu betih ni, kalau dia balik rumah tak tidur lagi semua tu, dia cabut bulu betih tu. Kalau ayah saya dulu tidur, dia ambil, dicabut bulu betih. Aduh, memang anak-anak takut. Kalau saya dulu, umur dah jangan, kalau sekolah rendah, bunyi je kereta dia tu, lari habis pergi semayang. Kalau tak semayang lagi. Itulah didikan. Jadi kita lah ni, kita tanya anak, Maya dah, kejap lagi mak. Allahu Akbar. Oh, kalau saya, tumpeng jawab macam tu, kejap lagi dengan TV tu saya tutup dah tu. Kalau dia nak itu lagi, jangan siapa pecah TV sudah lah. Kita masih jaga, bukan kita nak marah, tapi itulah ketegasan. Rebel tu cara kita, atas cara kita. Kadang-kadang budak ni
Ada cara dia. Kita tengok setakat mana. Anak saya nombor 2. Waktu saya marah, saya tengok dia punya tahap nak rebel tu dah ada. Okay, saya slow down. Dia hari tu memang ada waktu kita marah, ada waktu. Jadi saya pegang itu dia lari apa tahu, kita lorak nak pergi mana. Dia pun mengajuk sembunyi. Saya cari pula dia. Cari dia bukan sembunyi dalam rumah, sembunyi luar rumah ni. Cari belakang surau jumpa. Saya punya parah hari tu pegang dia ni. Tak pukul. Ambil pegang 2 tangan, tolak dia ke dinding. Lelaki lah. Tahu ke dak Abi ni kata nak pergi mana-mana, duk cari awak, duk layan awak punya mengajuk kena habis tu. Nampak dia pun nak lari, duk nak lawan. Kita pun terdetik dalam hati. Kita pun turun slow down balik. Kata, lepas tu cakap baik. Kita kan nak gila ini. Kita bercakap baik mula. Cakap lama-lama dia pun tahu. Okey. Ajak molek lagi. Ada waktu kita kuat, ada waktu kita lembut, ada waktu kita kena tahu. Karakter anak ni tak sama, lain-lain. Yang penting dia adalah amanah Allah yang kita kena jaga. Allah Ta'ala nak tahu kita ni, kita jaga tu. Tauhid dia, salat 5 waktu dia. Sebelum 7 tahun ajar. Tu perintah. Sebelum 7 tahun bawa anak pergi masjid saya. Qiyamul lail sebab anak pergi tidur. Biar dia pergi tidur pun tak apa. Dia tanya, pasal kita nak thanks Allah. Ya. Kita sebanyak banyak dah nikmat kita dapat. Siapa kita nak terima kasih? Allah. So kita pray tu sebab kita thanks Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Bawa. Kenapa kita boleh bawa anak kita pergi shopping kompleks? Kita boleh bawa anak kita pergi pasar malam. Kita boleh anak kita pergi macam-macam. Tiba-tiba kita kata susahlah nak bawa anak pergi masjid. Tanyalah dia, minta dengan dia. Kalau dia rasa tak boleh pergi juga, kita jaga di rumah kita. Ajar mengaji, panggil mengaji Quran. Kadang-kadang kita balik, anak saya pun ada juga buat tengok kartun tu, panjang kartun. Kita balik rumah kita kata Allah, bola kartun ni tukar. Carilah uping-uping ngaji kartun tu. Dia tengok muka Abi dia, kalau Abi mari mula hanya ngaji dia kata. Nah, dia pun kata gitu, tapi biar dia kata lah. Masa kecil ni dia kata, akhir besar-besar saya esok mungkin dia kata, terima kasih Habis, sebab Abi lah paksa kita dulu jadi pandang ngaji. Mungkin kata gitu. Kalau kita nak layan dia punya berontak tu, dia pun okey je. Dia ada cara dia, saya ada cara saya. So, gitulah kita. Kadang-kadang saya balik di Kelantan. Kita kata balik tu budak ni suka main telefon. Dalam telefon saya ni ada apps mengaji. Memang dia tahu dia balik dia salah atau tamu autism tu lah. Balik ni dia peluk Abi. Tangan dia pun tu cari poket. Dia cari poket ni, poket dia pun ambil telefon. Boleh kan dia pergi lah. Kita kata boleh nak ambil telefon Abi, boleh, tapi ngaji dulu. Kita buka app ngaji tu, ngaji. Boleh kena dah alif bata sampai ya kena dah. Boleh baca sikit-sikit dia boleh dah. Al-Fatihah kita suruh dia walaupun tak boleh baca, kita suruh hafal Fatihah, dia boleh ingat. Jadi kita duduk balik tu kita tak rasa kita tu beban. Apa duk ulang alik kita minyak, ya Allah biar aku balik ni kurang-kurang aku dapat pahala mengajar anak-anak. Begitulah cara kita. Lebihnya Allah Ta'ala. Dialah yang memberikan hidayah. Hak jaga sihat, sakit, demam, semua itu Allah. Kita ikhtiar mana yang kita mampu dan kita minta dengan doa Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala jaga kita dan keluarga kita. Sebab Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Allah Ta'ala alam. Ya. Pasal kunut nazilah. Bermakna sampai sekarang ni apabila because of pertugasan statistik. Jadi perlukah kita mengamalkan kunut nazilah? Boleh lah. Atau memang disarankan? Ada ke doa yang pendek sikit sebab bacaan kunut tu panjang? Dia kunut nazilah ni dia tak ada bacaan khusus.
Kalau kita baca contohnya Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Maksudnya Allah tolonglah saudara-saudara kami di Palestin. Cukuplah. Ni. Mana perlukah kita angkat yang macam yang Doa kan kunut nazilah angkat. Kunut nazilah angkat tangan. mana setiap waktu fardu ya? Boleh kita solat fardu. Fardu. Solat fardu. Iya. Dalam solat fardu. Setiap kali Dalam solat. bermakna Macam kunut subuh tu. Kunut nazilah tu dipanggil baca doa kunut waktu solat. rakaat yang kedua ke akhir? Sorry, akhir. Tepat Akhir. rukuk. Ya. Pertama kalau imam atau pemimpin kita suruh memang perlis suruh memang kena baca. Yang minta pendek Doa solat fardu yang paling itulah. Doa solat sunat tu kita doa dalam solat kita. yang pendek saja. Hmm. One word, one line. Sebaik tak baca kunut nazilah pada masyarakat kita banyak tak semayang ni kena kunut nazilah juga. Kalau ikut perangkaan kita memang 10% je. Kajian umat Islam di Malaysia solat 5 waktu. 10%. Iya. Dan berdasar pembacaan kita dulu Dr. Fadilah Kamsah pernah buat keluar. Lepas tu ada orang buat survey dekat sekolah-sekolah. Dia buat sekolah-sekolah, anak-anak muda, berapa orang yang semayang 5 waktu. Ramai semayang tapi tak cukup 5 waktu. Ada solat 3 waktu, ada solat 2 waktu. Tapi kalau solat 5 waktu kurang. Mungkin sekarang sudah banyak start sebab banyak pengajian dan Mudah-mudahan tapi kalau kita tengok ramai lagi budak-budak ada solat banyak lagi. Kalau di sekolah kita tanya siapa yang solat 5 waktu, ramai tak angkat. Ya. Mungkin ada kajian yang baru kita kena update lah. Tapi kak, setakat hak saya baca selama ni kak, lebih kurang tu je. Lama dah. Sama ada dia tambah ke kurang, kalau kurang lagi naik. Wallahu ta'ala alam. Jadi gitulah. Ya, ada soalan lagi. Oh dahsyat. Kalau keluar panji hitam, anak dia kat rumah kat Malaysia ni, kena keluar ke tak? Tak boleh jawab. Tak boleh jawab sebenarnya. Tapi kalau tak jawab, dia tanya juga. Pertama, isu jihad ni kita kena ingat, dia bukan isu persendirian. Jihad adalah urusan negara dan urusan kepimpinan. Maknanya, kalau kita ambil contoh zaman Nabi, orang Palestin waktu dia diserang, dibunuh, kalau kita tanya, apa hukum dia? Mati syahid, insya-Allah. Sebab dia tu kalau tak berjihad pun selama dia ni dibunuh, dia dalam posisi defense, mempertahankan diri. Apa saja yang berlaku, baby ke tak baby ke, orang angkat senjata ke tak angkat senjata, dia orang yang dizalimi, insya-Allah dia mati syahid. Tak ada. ada video Ustaz, apabila dia tengok mayat dia angkatkan bau kasturi. Iya. InsyaAllah betul lah. Tapi balik kepada isu tadi. Jadi hak di Palestin itu isu dia setempat, memang jihad dia berlaku dalam apa juga situasi sebab dia di sana. Kita yang berada di luar ni, kita ada raja kita, pemimpin kita, dan taat setia kita pada pemimpin tempat kita. So istilah jihad sebagaimana saya sebut, kenapa kita kata urusan kepimpinan? Sebab zaman Nabi di Mekah, umat Islam ditindas, betul? Ada yang mati dibunuh, betul? Tapi Nabi angkat tak bendera jihad? Tak. Nabi tak perang pun. Dan bila Nabi tak angkat, ada tak sahabat-sahabat pergi lawan, pergi ambush orang kafir? Tak ada. Sebab urusan jihad adalah urusan negara dan pemimpin umat Islam. Dia yang boleh bagi isytihar. Okey, kita jihad ataupun kita tidak, kita sabar. Sebab mesti dipimpin. Kalau setiap orang pergi dengan kapasiti diri sendiri, dia panggil mati katak. Betul lah. Pergi je mati je. Pergi cari mati.
Urusan jihad, dia tak boleh berlaku dengan seorang. Jangan ingat kita ni Rambo. Pergi seorang, tu cerita je Rambo. Tak ada the real Rambo. Masuk seorang dalam kamp tentera, tak ada 3 langkah mati. Ustaz, mati katak tu dia dikira mati syahid. Siapa yang pergi tanpa pemimpin, dia pergi saja. No. Tak ada. Kalau pemimpin kita hantar askar kita, Ya. Boleh? orang tu mati, InsyaAllah. Ya. Kerana jihad, urusan dia, urusan kepimpinan. Dia tak berlaku jihad seorang-seorang, melainkan jihad mempertahankan. Dia dizalimi, dia seorang-seorang mati kena bunuh. Ya. Tapi kalau jihad menyerang, dia tak berlaku seorang pergi. Tak ada istilah Rambo pergi serang satu kamp tentera. Tak ada. Mesti ada pasukan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kena persiapkan diri kamu dengan kekuatan. So yang boleh angkat bendera jihad ni adalah pemimpin umat Islam. Berbalik kepada isu tadi, tiba-tiba ada orang angkat panji hitam. Konon-konon lah panji hitam ni panji akhir zaman. Pada ada kalimah la ilaha illallah ni panji hitam. Sebab hadis akhir zaman sebut cerita panji hitam. Jadi semua pihak akan tulis panji hitam seolah-olah declare dialah kumpulan yang ada dalam hadis tu. Banyak panji hitam. Semua orang guna panji hitam. Panji hitam tu betul ada, tapi siapa yang betul-betul yang tentera terpilih pilihan tu, wallahu taala alam. Mesti diukur dengan sifat dia betul-betul mengikut panduan syariat. Jadi kita dalam tu, sebab tu kita kata selama kita tak tahu tak payah pergi lah. Yang kedua, kita terikat dengan pemimpin kita. Kalau Agung tadi saya kata dah, kalau Agung kata rakyat Malaysia kita hantar tentera pergi Palestin, kita pun labbaika ya Malik kata, aku terima arahanmu wahai Malik. Kita akan register diri kita jadi tentera untuk pergi ke Palestin. Kalau raja kita bagi arahan begitu. Tapi kalau raja tak bagi arahan, kita duduk sini, kita tunggulah. Kita doakanlah. Sebab dia itulah kapasiti kita. Jihad ni tak boleh kita pergi seorang-seorang pergi ambil senjata pergi tembok orang. Tak boleh. No. ini kalau nak lawan dia, Jordan, Iya betul. Mesti kepimpinan yang menentukan. Ya, dan dia kena tengok pula kekuatan dia. Dia tengok-tengok ni kekuatan dia tak lawan ni. Dia bukan masalah penakut. Masalah dia contohnya bila kita nak lawan mesti ada strategis. Sebab tu saya katakan di awal dulu, saya dari sudut kalau isu pandangan saya tak setuju bila Hamas serang Israel. Pandangan. Pasal apa? Sebab bila dia serang satu mati 27 dia. Dia punya nisbah kematian Israel dan Palestin lose lebih daripada tu. Kalau ikut ni rakyat dia seorang, orang Islam mati berpuluh mati, beratus mati. So kalau kita nak pergi serang saja-saja, saya kata saya kurang bersetuju. Tapi bukanlah makna bila saya tak bersetuju, bila berlaku perang saya kata ikut dia lah, nak mati ikut dia. Tak, dia masih lagi saudara kita. Kita bantu, kita doa, kita begini-begini. Tapi kalaulah pemimpin-pemimpin ni dia diberikan satu tanggungjawab, nak serang ke tak nak serang, nak serang ke tak nak serang, mesti dia tengok strategi dia. Ada peluang menang ke tak ada peluang menang. Mati dia ke berapa? Kalau dia rasa dia boleh lawan, lawan. Kalau dia tak boleh lawan, kalau dia rasa pemimpin kata, kita lawan juga walaupun tak, maka kita dipimpin pergi lawan juga. Pasal apa? Sami'na wa ata'na. Iya, itu sebab tu saya kata kalau dia tak lawan pun dia tetap ada jihad. Kalau dia kena bunuh sekalipun, dia memang kalau dia tak lawan pun dia kena bunuh. tapi kalau tak lawan macam you tak ada apa ni. Kita kata lagu tu lah. Mudah-mudahan itu semua ijtihad. Kita nak lawan ke dia, tapi saya kata kalau dia tak lawan pun dia akan mati. Cuma jumlah rakyat dia yang mati tak sebesar dalam dia halau. Yes, itu of course. Dihalau, disakiti. Tapi selama ni Gaza ada universiti. Selama ni Gaza ada hospital. Selama ni Gaza budak-budak boleh hidup, boleh ngapal Quran, boleh solat 5 waktu. Ada masjid, ada surau. Tapi bila perang, habis. Jadi itu yang kita rasa ralat sikit. Tapi tidak menghalang untuk kita doakan kepada mereka. Dan menyokong perjuangan mereka mempertahankan tanah air mereka. Itu mungkin jihad itu dah ada ketentuan Allah. Iya. Cara mati dia macam tu. Iya. Wallahu ta'ala alam. Cuma saya nak kata tadi based on
saya tak kata sepatutnya kalau kita, bila kita cerita tadi kepimpinan umat Islam nak angkat panji jihad, dia mesti tengok keadaan. Ya. Itu cerita Palestin. Kita cerita ni. Cerita tadi, isu tadi, kalau panji jihad, panji hitam tu angkat, kita nak pergi ke tak? Jadi kalau balik soalan tu, kita tak pergilah. Sehinggalah raja pemimpin kita yang angkat panji jihad. Tapi dia semayang tak 5 waktu? Tak cukup 5, kata tak lagi berjihad lagi. Kalau tak cukup 5, tak payah Muay Thai pun. Dan tak cukup. Dia sama sekali orang nak pergi jihad, dia kena jihad lawan nafsu dia dulu. Itu. Tapi di situlah kekuatan kita. Kalau kita kata kalau betul you nak berjihad, mama sokong. Tapi mulakan dengan jihad solat 5 waktu. Mulakan solat 5 waktu. Itulah jihad kita yang sebenar. Kalau tak sampai Palestin, hak ni tetap dah kena tanya dah 5 waktu ni. Wallahu ta'ala alam. Kelapa sawit. Okey. Adakah macam tu, macam dia perlukan strategi yang lebih halus lah daripada nampak dia boleh menang. Kalau dia serang macam betul-betul dia tak katalah mati katak kan. Yalah, kalau dia ada pemimpin, isu dia sekarang ni strategi is strategi. Mungkin strategi kita salah, mungkin strategi kita betul. Tapi isu pokok yang utama ialah jihad dia berlaku dengan kepimpinan. Dia tak berlaku secara bersendirian. Jadi kalau orang nak pergi runcit sana tanpa ada orang yang mengangkat panji jihad dengan yang sah, yang benar, itu kita tak pergi. By strategi, itu depend. Strategi ni sampai Nabi pun tanya Salman Al-Farisi, kita nak perang ke kita nak gali parit? So strategi boleh berlaku A, B, C dan macam-macam jenis tactical. Itu terah kepada ahli peperangan. Kita sebagai rakyat dan juga orang yang duduk kebanyakan ni, kita tak erti, melainkan kalau kita nak macam tadi lah, tak berlatih Muay Thai, nak selangor pumping tu, kali kalau orang panggil boleh pergi. Tapi solat 5 waktu kena jaga tu. Itu nombor 1. Ya. Dia nak ambil pandangan tu, dia gerila, maknanya sembunyi-sembunyi, lepas tu serang, lepas tu balik. Dia perlu ada strategi lebih daripada Itu strategi dia nak serang masa tu. Mungkin itu sebahagian daripada strategi dia. Saya fikir open mind lah. Kita tak kita sokong bila dia diserang, itu kita sokong. Bila kita dah berlaku, itu bukan lagi poin untuk kita menyalahkan. Cuma yang saya jawab tadi, andai kata pemimpin-pemimpin umat Islam yang lain, contohnya di Mesir, kalau di Gapo semua sekali, apabila dia nak buat, mesti dia fikir, kalau dia pergi ni, untung kau rugi. Macam kita nak buka bisnes lah. Kita ada modal, kita buat ni untung kau rugi. Kalau tiba-tiba kita tahu dah kita rugi, baik tak payah kita buka bisnes. Contohlah, gitulah lebih kurang. Jordan tak bagi Taliban tolong. Wallahu alam. Rafah. Dia kalau kita balik pada sejarah dulu, Arab ni perang Arab Israel, ingat tak? Kalau kita baca perang 6 hari. Masa tu hampir-hampir seluruh orang Arab kalah habis. Kekuatan Israel pada masa tu, kalau terus perang, habis. Jadi mereka pun stop. Orang Arab ni stop. Masa Israel duduk stand, kekal situ. Mereka pun tak berani begitu. Dia bukan tak serang. Tapi dah ada sejarah yang mana mereka dah kalah perang dengan Israel. Negara-negara Arab. Masa tu Anwar Sadat jadi pemimpin tahun 60 lebih. Cuma tengok Google, perang Arab Israel. Dah ada dah zaman tu, dan mereka dah kalah. Sebab tu kita tengok hari ni berlaku keadaan tu macam tu.
senjata pun dia import. Nak buat mana? Datang pergi dah kat Mesir. Tengok kereta dia macam mana. Jangan nak lawan dia lagu mana. Kat hal tu pun kita rasa tak mampu dah. Jadi kita mengharapkan betul cita-cita kita ada terhadap Allah bantu umat Islam kena. Tapi di luar daripada kemampuan kita, macam saya kata, zaman akhir zaman sampai satu tahap kita minta dengan Allah selamatkan diri kita dan keluarga kita. Dalam masa yang sama kita doalah. Sampai satu tahap doa saja yang kita mampu sekarang ni. Jaga kita, jaga keluarga kita, jaga negara kita. Macam kita katalah tadi lah, nak sebut Allahu Akbar pun kita tak mampu, nak kat senjata tak lagi lah. Ya, isu kita sebenarnya, isu jihad ni isu memang kita pun terlibat sama dalam soal membantu. Tapi kita ada isu lah yang lebih utama di tempatan kita sendiri, ialah membina generasi kita, membina masyarakat kita, kembalikan kepada orang kepada akidah Islam, solat 5 waktu, jaga Al-Quran, beramal dengan hadis. InsyaAllah kalau kita ada islah kepada perkara tersebut, Allah bantu kita. Saya ingat gitulah yang saya nampak sekarang ni. Wallahu ta'ala alam. TikTok pun tak boleh nak lawan dah. Dia pada hantar TikTok ya kat kita. Zaman dulu dia hantar candu untuk lawan Cina kan. Bagi candu. Orang kita lah ni bagi hantar TikTok, habis dah. Habis. Jadi kita berhenti setakat tu. InsyaAllah kita sambung pada dosa besar yang ke-14 pada pertemuan kita yang akan datang. Itulah dosa minum arak. Dosa minum arak. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.